Sekarang kita akan membicarakan berkenaan dengan basic pattern flow, iaitu terdapat 4 basic pattern flow, iaitu linear. Kita ada linear, kita ada source, kita ada... Ya. Ada share tak? Oh, okey, sorry. Okey, saya mula semula. Okey, kita mula semula lah recording. Okey, seterusnya kita akan membicarakan berkenaan dengan basic pattern of flow. Terdapat 4 basic pattern, iaitu linear, source, sink dan vortex. So, keempat-empat ini kita katakan adalah bentuk asas yang semua pelajar perlu tahu sebelum kita boleh membuat bentuk yang lebih complicated di dalam kajian kita. Okay, kita pergi kepada bentuk yang pertama, iaitu linear ataupun uniform flow. So, kita pergi kepada uniform flow. Katakan ada satu molekul di sini bergerak secara linear kepada kedudukan yang baharu. Kita boleh katakan bahawa molekul ini mempunyai 2 komponen velocity, iaitu pertama ia seolah-olah bergerak pada arah U ataupun pada arah X, dan satu lagi dia juga dalam masa yang sama bergerak pada arah Y. Barulah dia boleh sampai kepada kedudukan dia sekarang. Oleh itu, kita katakan sekiranya dengan mudah kita mengatakan bahawa velocity, maksudnya ataupun total velocity, resultant velocity adalah sama dengan kadar alih yang dibahagikan dengan kita menggunakan stream function. Okey. So jadi kita boleh menulis sebagai total psi di sini, kadar alih di sini sama juga dengan Q, iaitu total velocity didarabkan dengan area, total area. Dan kita juga boleh menyatakan bahawa pengiraan psi ini kita boleh gunakan idea komponen, iaitu kita kata psi total ataupun psi linear sama juga dengan idea psi untuk X dicampurkan dengan psi untuk Y. Okay. Kenapa nilai psi, pertama sekali yang pelajar perlu tahu, kenapa nilai psi kita boleh campurkan sahaja? Kenapa nilai velocity, kita kata Q sama dengan punca kuasa U kuasa 2 campur V kuasa 2. Kenapa nilai Q kita perlu menggunakan kuasa 2 dan punca kuasa? Okay. Kenapa nilai kadar alih kita boleh menggunakan nilai ini sahaja? Okay. Pertama, nilai ni Q. Nilai velocity adalah nilai vektor. Oleh itu, pengiraan resultant velocity mesti menggunakan idea vektor. Okay. Tetapi, kadar alih adalah skalar. So, awak kena ingat bahawa Q kadar alih adalah skalar. So, apabila skalar ini, kita kata kita tidak memerlukan arah dan ia hanya fokus ataupun kita hanya perlu menggunakan magnitude dia sahaja. Sama juga berkenaan dengan air. Kalau kadar alih air, kita kata awak boleh campur kadar alih air daripada input 1 campur input 2 campur input 3 untuk kita dapat total kadar alih. Okay. Oleh itu, di dalam perkara ini kita katakan untuk mendapatkan total kadar alih ataupun total psi bagi pergerakan linear yang ini, kita boleh mencampurkan kadar alih psi pada paksi X dengan nilai psi pada paksi Y. Okay. Itu yang saya harap pertama sekali pelajar perlu faham idea berkenaan dengan stream function psi. Ia adalah skalar dan kita hanya campurkan ia untuk mendapat nilai total, untuk mendapat nilai resistant, untuk mendapat nilai resultant. Okey.
So, katakan di sini, untuk mendapat nilai psi linear di sini, kita tahu kedudukan dia adalah kedudukan resultant. Jadi, apa yang kita buat, kita boleh mengira dengan menggunakan idea hasil tambah psi untuk X dengan hasil tambah psi untuk Y. So, jadi kita buatlah psi untuk X campurkan dengan psi untuk Y. Dan kita tahu nilai psi untuk X sama dengan U darab V. Dan nilai psi untuk Y adalah negatif V darab X. So, dari mana dia dapat ni? Okay. So, kita kata kita tahu daripada Cauchy-Riemann equation, U sama juga dengan d psi over dy. So, jadi kalau anda kata kita menulis dalam keadaan tidak ada differential, tidak ada dalam bentuk pembezaan, kita boleh tulis U sama juga dengan psi pada area X, psi pada komponen X dibahagikan dengan nilai Y. Oleh itu, kalau kita rearrange equation ini, kita boleh dapat dia sebagai psi X sama juga dengan U yang didarabkan dengan Y. So, jadi kita gantikan di sini psi X dengan UY dan nilai psi Y kita gantikan dengan negatif Vx. Okey, so yang ini saya harap pelajar dapat alert perkara ini. Okey, so kemudian kita kata sekiranya kita ingin membuat relationship di antara Cartesian coordinate dan juga dengan polar coordinate, kita boleh imagine perkara ini. Kita ada satu bentuk bulatan, okey, dan kita ada jejari di sini. Okey, dan kita boleh mengira nilai jejari di sini R sama juga dengan jarak ini dan jarak ini. So, jadi kita kata ini adalah Y dan ini adalah X. Oleh itu, kita boleh menulis R kuasa 2 sama juga dengan X kuasa 2 campur Y kuasa 2. So, andai kata di sini ada theta. Maksudnya di sini ada theta. So, ini adalah theta. So, kita boleh menulis sebagai, okey, Y sama juga dengan R sin theta dan X sama juga dengan R cos theta. Okay, yang ini saya harap pelajar boleh alert, ia adalah sekadar trigonometri biasa. So, jadi sesetengah buku mungkin dia akan tunjuk mungkin dia akan tunjuk rumus ini, kemudian dia akan tulis rumus ini. Okey, so saya harap pelajar faham cara untuk kita develop stream function di dalam keadaan linear. Okey, kemudian satu lagi perkara yang kita boleh ringkaskan di dalam expression ini ialah, okey, selalunya, okey, kita kembali kepada slide ini. Okey, di dalam keadaan ini kita kata molekul bergerak dengan certain angle, menyebabkan di dalam rumus psi linear di sini kita ada dua elemen. Kita ada elemen X dan kita ada elemen Y, dan akhirnya kita kalau kita tulis dalam keadaan polar koordinat, dia akan menjadi R sin theta dan dia akan menjadi R cos theta. Okay, yang ini basic idea. Tetapi selalunya engineer kita kata akan simplify condition yang ada. Contohnya, sekiranya kita ada objek yang bergerak daripada sini ke sini, okay, mengapa kita perlu mengambil garisan ini sebagai paksi X? Kerana kalau kita ambil nilai ini sebagai paksi X, kita telah menyebabkan wujud dua komponen, iaitu komponen X dan komponen Y. Jadi, selalunya sebagai seorang engineer, kita akan ringkaskan pengiraan kita dengan beranggapan bahawa mengapa tidak kita mengambil nilai paksi X kita adalah seperti ini. Maknanya ini paksi X dan ini paksi Y. So, jadi apabila kita membuat keadaan seperti ini, kita dapati bahawa pergerakan ini adalah pergerakan di dalam paksi X sahaja. Oleh itu, nilai Y tidak ada. Oleh itu, kita boleh cancel off nilai psi Y semua sekali di sini. Okay, kita boleh buang nilai ini kerana secara hakikatnya tidak ada komponen yang berada pada paksi Y. Oleh itu, dalam kebanyakan buku, selalunya dia akan tulis
linear flow ataupun uniform flow adalah seperti ini. So maknanya di peringkat ini, saya harap pelajar perlu ingat, psi untuk linear adalah UR sin theta. Ataupun sama juga dengan U didarabkan dengan Y. Dengan beranggapan bahawa aliran adalah melalui paksi X sahaja. Maksudnya tidak ada pergerakan pada paksi Y. Tetapi itulah anggapan yang paling selalu digunakan oleh para engineer. Okey, seterusnya kita pergi kepada phi untuk linear. Sama juga, phi untuk linear adalah nilai skala. Dia tidak melibatkan tidak melibatkan arah dan sebagainya. Oleh itu kita tambah sahaja nilai phi. Kita boleh menggunakan idea yang sama. Phi untuk total linear motion sama juga dengan phi untuk x dicampurkan dengan phi untuk y. Dan phi untuk x sama dengan ux. Phi untuk y sama dengan vy. Oleh itu kita boleh ringkaskan ia menjadi seperti ini. U R cos theta campur V R sin theta. Dan sekiranya kita beranggapan bahawa seperti tadi, nilai paksi X kita hanyalah berada di sini. Oleh itu tidak ada komponen pada paksi Y. Oleh itu kita boleh neglect nilai ini di dalam paksi Y. Okay. Dan kita boleh tulis nilai phi untuk linear sama dengan U R cos theta sahaja. So saya harap pelajar dapat membuat perkara ini sendiri nanti, kerana selalunya di dalam soalan kami akan tanya untuk buktikan basic flow pattern ini. So ini untuk linear. Seterusnya kita akan melihat untuk source. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan source? Pertama sekali, so source ataupun kita kata punca sesuai dengan nama dia. Okey, punca membawa maksud ialah apabila satu aliran tersebut berpunca daripada satu tempat dan bergerak ke semua arah secara sekata. Maksudnya kita seolah-olah ada satu air yang keluar di tengah dan air itu akan bergerak secara sekata. Okey, so sekiranya perkara ini boleh dibuktikan dari dalam eksperimental, kita dapati bahawa keluasan air ini akan mengembang secara sekata. So kita imagine bahawa air itu akan melimpah dalam bentuk bulatan. Okey. Itu satu perkara yang pelajar perlu tahu berkenaan dengan apa yang dikatakan dengan source. Kemudian kita kata apabila air keluar daripada tengah ini, tentulah air akan mempunyai had laju. Oleh itu had laju air tersebut kita tandakan sebagai UR. Kerana apa kita tulis UR? Kerana di dalam sistem ini, ia bergerak secara polar koordinat. Okey, kerana ia akan menghasilkan bentuk bulatan dan air bergerak dalam arah jejari, oleh itu tidak sesuai untuk kita gunakan Cartesian koordinat. Okey, kita menggunakan polar koordinat dan kita dapati bahawa had laju bergerak pada arah jejari. Oleh itu kita letakkan had laju di sini sebagai UR. Okey. Okey, di dalam source kita kata tidak ada had laju U theta. Okey, had laju U theta tidak wujud, kita samakan dengan kosong. Okey, kenapa kita tidak wujud? Di akhir penerangan ini saya harap pelajar akan faham. Saya akan terangkan pada bahagian yang lain. Okey, kemudian oleh kerana ia ada had laju, tentu dan dalam keadaan ia juga akan menghasilkan ketebalan ataupun cross-sectional area. Oleh itu, kita mengatakan bahawa setiap aliran source akan mempunyai kekuatan sendiri. Kekuatan mengalirkan air daripada titik tengah ke arah jejari. Kekuatan source itu dinyatakan sebagai strength of source. Dan simbolnya adalah sebagai M. Okey, secara mudah, strength of source ini ialah apa? So, strength of source ini sebenarnya adalah kadar alir. Atau secara rasminya dinyatakan sebagai volume flow rate. Maknanya kadar alir, air yang keluar daripada satu punca pada arah jejari.
So, kemudian satu lagi perkara yang pelajar perlu tahu, apabila kita membicarakan tentang kadar alih di sini, kita tulis Q sama dengan A darab V. Dan kita kena faham cara kita menggunakan equation. Okay, V di sini akan sama dengan UR, mewakili had laju yang ini. Okay, so A di sini adalah cross-sectional area. Cross-sectional area bukan area bulatan ini. Okay, kerana apa ia bukan area bulatan? Kerana area yang kita gunakan di dalam pengiraan kadar alih mestilah cross-sectional area. Cross-sectional area itu maksudnya kalau kita ada pipe di sini, air keluar macam gitu, cross-sectional area, keratan rentas. So, ini adalah keratan rentas yang perlu kita cari untuk mengira Q sama dengan AV di dalam keadaan ini. Oleh itu, di dalam keadaan source di sini, kita kena berfikir secara 3D, 3D. Kalau air itu keluar macam gitu, okay, tentulah seolah-olah bentuk bulatan ini, dia akan menjadi bulat, dia akan ada ketebalan dan akan ada velocity yang akan keluar di tengahnya macam itu. Oleh itu, A di sini sebenarnya adalah cross-sectional kawasan ini. Okay, dalam erti kata yang lain, cross-sectional area mestilah kawasan area yang berserenjang, perpendicular dengan velocity. Kalau awak ambil area bulatan ini, dia bukanlah area yang berserenjang. Dia adalah area yang dilalui oleh air. Okay. So, jadi awak kena ambil area yang berserenjang. So, di dalam keadaan ini, area yang berserenjang dia ialah apa? Dia sama juga dengan perimeter. So, perimeter dia sama dengan 2 pi r dan kita darabkan dengan ketinggian ini. So, kalau ketinggian ini adalah h, so dia akan menjadi 2 pi r darab h. Itu yang saya harap pelajar dapat faham. So, nanti kita akan lihat berkenaan dengan perkara ini di dalam slide yang seterusnya. Okey, so sekarang ini kita melihat di sini. So, oleh itu, kita kata daripada Cauchy Riemann equation, kita tahu bahawa UR di sini sama juga dengan volume flow rate didarabkan dengan perpendicular area. Maksudnya sama juga dengan psi dibahagikan dengan area. Okay, jadi kita boleh volume flow rate di sini adalah strength of source. Dan perpendicular area di sini kita kata sama juga dengan 2 pi r. Kenapa kita hanya menggunakan 2 pi r? So, yang saya katakan tadi, dia bulatan macam itu. Okay, perimeter dia adalah 2 pi r. So, ketinggian ini sebenarnya, tadi saya tulis h kan? Tetapi kalau awak ingat balik, pelajar ingat kembali di dalam tajuk Cartesian coordinate dan polar coordinate, kita kata ketinggian h ini sebenarnya ialah paksi z. So, dia adalah dz. Okay, paksi z. Kalau pelajar ingat, kita ada silinder seperti itu. Ini adalah paksi z. So, ini adalah paksi r dan tangent di sini adalah paksi theta. Okay, jadi kita kata ini adalah paksi z. So, dengan anggapan bahawa paksi dz ini adalah unity, atau kita katakan nilai z sama dengan 1, oleh itu di dalam rumus ini kita kata tidak ada nilai z yang dinyatakan. Okey, itu satu berkenaan dengan idea kadar alih berkenaan dengan UR dan juga flow rate. Kemudian daripada Cauchy Riemann equation kita boleh menulis UR sama juga dengan d psi r d theta. Okay, yang ini saya rasa saya tak perlu terangkan, kita telah belajar berkenaan dengan perkara ini. Oleh itu kita boleh menulis equation sebagai m over 2 pi r sama juga dengan d psi over r d theta. Okay. Kenapa kita perlu keluarkan equation ini? Kita perlu ingat tujuan utama di dalam bab ini ialah untuk menghasilkan nilai psi untuk source. Tadi pada perbincangan yang pertama kita telah menghasilkan nilai psi untuk linear. So sekarang ni kita perlu menghasilkan nilai psi untuk source.
Sekiranya kita menggunakan idea kadar alir sahaja, maksudnya kita hanya menggunakan nilai psi bahagikan dengan A, nilai M bahagikan dengan A ni, so kita tidak dapat nilai psi yang sebenar. So jadi kita kena gunakan idea Cauchy-Riemann equation. So jadi kita kata kita telah mendapat satu rumus yang ini. So di sini kita kata kita para pelajar dah dapat idea kerana apa? Kita mempunyai nilai D, nilai differential, nilai pembezaan. So kita boleh dapatkan nilai psi di sini dengan cara kameran. Okey. Sebelum itu kita kata kita kena faham bahawa nilai u theta kita anggap sama dengan kosong. Kerana apa? Kerana u theta ini adalah had laju yang mengelilingi bulatan. Yang mengelilingi bulatan tadi. Oleh kerana kita beranggapan air ataupun cecair hanya bergerak terus ke hadapan, oleh itu nilai u theta tidak sama dengan kosong. Okey, seterusnya kita melihat bagaimana untuk kita mendapatkan nilai psi daripada nilai pembezaan yang kita ada. Kita ada d psi over r d theta sama dengan m 2 pi r. So kita bawa nilai r d theta ke sebelah kanan di sini. Okey, so kemudian kita ringkaskan mana yang boleh. So kita potong nilai r di sini. So kita ada m per 2 pi d theta. Kemudian kita akan buat kameran untuk kedua-dua bahagian. So kameran d psi ataupun kameran 1 d psi akan menghasilkan psi dan kameran 1 d theta akan menghasilkan theta. Oleh itu rumus kita boleh dapat adalah seperti ini. So kita boleh dapat nilai psi untuk source sama juga dengan m theta per 2 pi. So di sini saya harap pelajar boleh menghafal nilai ini. Nilai psi di sini worth untuk kita ingat kerana pada peringkat yang lebih tinggi selalunya kita tidak minta pelajar derive, pelajar boleh terus dia guna. Kalau source sama dengan apa, linear sama dengan apa dan sebagainya. Tetapi sekiranya pelajar start, pelajar selalunya boleh buat derivation sendiri kerana derivation ini mudah, boleh buat 2-3 step sahaja sekiranya pelajar benar-benar faham keadaan source ini. Okey, ini adalah nilai psi untuk source. Nilainya adalah m theta per 2 pi di mana nilai m ni adalah strength of source. Selalunya nilai strength of source akan diberikan dalam soalan. Tetapi ada juga satu dua ketika kami memberi semua maklumat dan pelajar dikenaki mengira apakah kekuatan source. So perkara itu boleh dibuat kerana dia adalah matematik sahaja. Kita akan lihat dalam contoh tutorial nanti. Okey, seterusnya kita mengira nilai phi. So kita tahu juga bahawa u sama juga dengan m over 2 pi r. So nilai ur sama juga dengan d phi over dr. So jadi kita buat kameran, kita boleh dapati bahawa dia akan menjadi kameran m per 2 pi 1 per r dr. Oleh itu kita buat kameran 1 per r, kita menghasilkan nilai ln r. So ini adalah equation untuk phi untuk source. Okey, seterusnya kita terdapat satu lagi pergerakan iaitu kita namakan dengan sink. Okey, sink di sini bolehlah para pelajar berfikir berkenaan dengan sinki yang ada di rumah para pelajar sekalian. Idea dia mudah. Bagaimanakah pergerakan sink? Pergerakan sink sebenarnya adalah lawan kepada source. So sekiranya source tadi bermula daripada satu punca dan bergerak pada semua arah. So untuk sinki kita imagine lah kita ada sinki, kita tadah dengan air dan kita cabut lubang pada bawah dia. So kita dapati bahawa dia akan bergerak secara sekata menuju ke arah satu lubang. So jadi kita akan dapati bahawa air akan menuju pada satu lubang pada arah jejari seperti ini. So inilah yang dikatakan sebagai sink flow. Okay, so ataupun flow sinki. Okay, secara lukisannya kita melukis seperti ini. So anggaplah ini ada satu lubang. Okay, and then kita akan
air akan bergerak pada arah jari dengan hal laju yang sama secara sekata dan menyebabkan air semua akan masuk ke dalam satu punca ataupun masuk ke dalam satu lubang sinki. Okey, dan gerakan ini sekiranya kita boleh reflectkan dengan satu area di sini. Okey. So maknanya kalau kita cek pergerakan molekul daripada satu point ke satu point yang lain, maknanya daripada point ini ke point ini, kita dapati bahawa dia bergerak dalam bentuk bulatan. Okay. So perimeter kita boleh tulis sebagai 2 pi r. Dan seperti biasa kita beranggapan bahawa sinki juga mempunyai kekuatan. Okay. So jadi kita boleh menulis sebagai ini. Negatif UR sama dengan M per 2 pi R sama juga dengan Cauchy-Riemann equation d psi over R d theta. Kenapa di sini kita menggunakan tanda negatif di sini? Kerana kita beranggapan bahawa sekiranya air bergerak keluar, ia adalah positif dan sekiranya air masuk ke dalam, ia adalah negatif. So, jadi kita beri nilai negatif kerana nilai UR di situ berlawanan dengan apa yang berlaku di dalam source. So, kita boleh dapat nilai psi untuk sink adalah negatif m theta per 2 pi. So, secara teoretikalnya, sink dengan source ni adalah sama, hanya dibezakan dengan tanda negatif. So, sink akan ada nilai negatif. Okey, seterusnya, saya boleh ringkaskan, kita samakan nilai UR di situ, negatif UR dengan phi. Kita boleh kamerkan kedua-dua bahagian dan akhirnya kita dapat kameran 1 per R dr dan kita boleh menulis seperti ini. So, ini adalah nilai phi untuk sink sama dengan negatif M per 2 pi ln R. Untuk nota yang ini, saya harap pelajar boleh semak semula kerana secara detail saya dah terangkan dan sink tu adalah kita kata reflect kepada source yang ada. Okey. Setelah 3 pergerakan kita melihat, so pergerakan linear reflect kepada Cartesian coordinate, pergerakan source dan pergerakan sink lebih kepada polar coordinate tetapi hanya merujuk kepada had laju R sahaja. Jadi pada polar yang terakhir ini, kita perlu merujuk kepada had laju U theta. Okey. So jadi had laju U theta di sini oleh kerana apabila sesuatu molekul bergerak secara pusingan seperti ini, kita dapati bahawa ia menyamai ideal circulation. Okay. Dan kita kata sama juga untuk molekul ini bergerak pada tracknya, maknanya terus sahaja berpusing pada satah ini, ia memerlukan kadar alih atau memerlukan satu kekuatan. Oleh itu kita namakan vortex juga perlu mempunyai strength of vortex. Okay. Strength of vortex ini ditandakan sebagai apa? Ditandakan sebagai gamma. Okey, so boleh So, tetapi kita kata oleh kerana kita menggunakan idea gamma di sini, maksudnya kita tidak mengambil kira nilai arah. Okey, jadi untuk diringkaskan cerita, daripada idea circulation yang kita belajar, so circulation ini sama juga dengan velocity. So, kita darabkan dengan distance, jarak yang dilalui oleh sesuatu molekul. Jadi, di dalam keadaan ini, kita kata had lajunya adalah U theta dan jarak yang dilalui adalah sebanyak 2 pi R. Oleh itu, kita masukkan 2 pi R di sini. So, ini adalah nilai kekuatan sesuatu vortex. Okey, jadi macam mana kita nak buat? So, kita buatlah di sini. Kita kata U theta sama dengan gamma per 2 pi R. So, daripada mana perkara ini datang? Daripada pengiraan yang sebelum ini. Kita kata gamma sama dengan U theta 2 pi R. Oleh itu, daripada sini kita boleh dapat U theta sama juga dengan gamma per 2 pi R. So, jadi kita gunakan rumus ini. Kita samakan dengan Cauchy-Riemann equation. So, di dalam Cauchy-Riemann equation, kita ada negatif d psi dr.
Okey. Kemudian kita boleh kamirkan kedua-dua bahagian. So, kita boleh dapat nilai ini. Okey. Cuma, di dalam vortex, para pelajar kena berhati-hati. Apabila kita apabila kita membuat kameran, kita akan dapat nilai C, iaitu kita kata pemalar. Dan nilai pemalar ini kita kata perlu kita tentukan. Kita tak boleh nak anggap ia sama dengan kosong. Simply kita anggap ia sama dengan kosong. So, kita kena tentukan. Jadi, ketika pelajar membuat kameran yang ini, pastikan setelah kita kamerkan kedua-dua bahagian, kita mendapat nilai ini. Psi sama dengan negatif gamma per 2 pi ln R campur C. So, nilai C di sini kita perlu kira. So, bagaimana untuk mengira? Okey. Apabila sesuatu objek bergerak berpusing macam itu, okey, for sure ia akan bergerak pada satu kedudukan. Pada satu kedudukan R. Kerana apa? Sekiranya R sama dengan kosong, kita kata for sure molekul itu akan duduk di tengah-tengah dan kita kata pergerakan tidak boleh berlaku. Maksudnya tidak ada nilai R sekiranya tidak ada nilai velocity sekiranya nilai R sama dengan kosong. Maksudnya apabila R sama dengan kosong, kita anggap air berada di tengah-tengah dan tidak akan berputar. Okey, seterusnya, dengan mengambil kira syarat ini, dengan mengambil kira syarat ini, kita mengatakan bahawa jika R sama dengan A, so maksudnya R sama dengan A ni maksudnya apa? Jika jari di sini sama dengan A. Okey, dan kita anggap di sinilah nilai psi tersebut sama dengan kosong. Okey, kenapa kita kata nilai psi sama dengan kosong? Kerana kita anggap di situlah bermulanya nilai psi. Okey, nanti saya terangkan pada application yang bawah-bawah, nanti saya akan terangkan kenapa kita boleh buat anggapan kosong. Jadi pada keadaan ini pelajar terima sahaja bahawa kita beranggapan bahawa nilai ini ataupun stream function ini adalah stream function yang pertama kita buat. Oleh itu kita beranggapan bahawa nilai psi sama dengan kosong dalam keadaan R sama dengan A. Jadi apa yang kita buat? Kita masukkan di dalam equation ini psi sama dengan kosong, R sama dengan A. So, kita ada psi, so kita ada R di sini. So, jadi kita akan dapati bahawa kosong sama dengan negatif psi dan negatif gamma dan sebagainya. Dan kita boleh rearrange equation, kita boleh dapat nilai C sama juga dengan gamma per 2 pi ln A. Ln A. So, kemudian nilai C tersebut kita masukkan di dalam equation yang ini. Dalam nilai yang kita tidak ketahui. Oleh itu, kita masukkan nilai C di situ. Kita mendapat sebutan yang ini. Dan akhirnya kita boleh ringkaskan menjadi ini. Okay, saya harap pelajar boleh faham bagaimana bentuk ini berubah kepada bentuk ini. Yang paling mudah sekali kita kata pelajar cuba buat di rumah. Perkara ini boleh faham atau tidak. So, sekiranya kita kata ringkasan ini tidak dapat, pelajar cuba buat reverse. Maksudnya, kita ada kat sini negatif ln R, negatif gamma per 2 pi ln R minus A. So, ln R minus A ni maksudnya kita kata ln R minus ln A. Okay, so and then kita boleh melihat bagaimana kita boleh kembangkan ini kepada bentuk di atas. Okay, yang ini. Okay, selepas ini kita kata ini adalah psi untuk vortex. So, kita katakan apabila ia bergerak dalam keadaan membulat, so ia akan membentuk vortex. Oleh itu, psi untuk vortex sama dengan negatif gamma per 2 pi ln R per A. Okay, seterusnya kita cuba mengira nilai phi. Sama juga idea daripada idea U theta sama dengan gamma per 2 pi R. Sama juga dengan d phi over R d theta. Kita boleh kamerkan kedua-dua bahagian dan kita dapat nilai phi sama dengan gamma per 2 pi theta. Gamma theta per 2 pi. Seperti ini. So, ini adalah nilai phi untuk vortex.
Okey, seterusnya. Saya harap pelajar boleh mengingat kesemua perkara tersebut. Secara ringkasnya kita boleh menulis seperti ini. So maksudnya untuk psi yang paling utama, untuk string function, pelajar boleh ingat keempat-empat perkara ini. So pelajar boleh ingat bahawa linear sama dengan UR sin theta, source M theta per 2 pi, sink negatif M theta per 2 pi dan vortex adalah negatif gamma per 2 pi ln R per A. Okay, saya prefer. Setengah buku dia hanya menggunakan negatif gamma per 2 pi ln R. So saya tidak prefer yang itu kerana pada saya kita teruskan aja pengiraan A tersebut kerana itu kita kata sesuatu yang perlu dibuat. Maknanya kita tidak boleh biarkan nilai C dalam keadaan unknown. Okay, so jadi di dalam kuliah saya akan teruskan pengiraan menyebabkan kita kata pelajar akan dapat rumus untuk vortex ni menjadi negatif gamma per 2 pi ln R per theta. R per A. Dan kemudian ini adalah nilai phi. Okey, saya harap terbaik kalau pelajar boleh ingat kedua-duanya sekali. So sekiranya pelajar tidak boleh menghafal, memadai untuk pelajar mengingati rumus psi untuk keempat-empat perkara ini, linear, source, sink dan vortex.